ain yang mutanajis. Seolah-olahnya seperti air. Air suci asalnya, tiba-tiba jatuh najis ke atas air tersebut, maka air tadi jadi air yang mutanajis. Asalnya suci, kemudian jatuh najis, panggil air itu air mutanajis. Sama sini, katanya ulama, diibaratkan dengan benda yang mutanajis kerana binatang asalnya suci. Sebagaimana air tadi suci, pakaian kita suci, tiba-tiba jatuh najis, jadi pakaian tersebut yang suci bertukar jadi mutanajis. Air yang suci asalnya bertukar menjadi mutanajis. Pakaian yang suci asalnya tiba-tiba jatuh najis atas pakaian kita tadi jadi mutanajis, yang terkena najis. Maka seperti itulah bandingannya segala binatang-binatang selain daripada anjing dan juga babi, maka mereka itu suci pada peringkat awalnya, pada asalnya. Manakala mati datang tanpa sembelihan syarak, maka bertukar jadilah binatang tadi mutanajis. Itu di sisi yang kata ini nak membicarakan tentang ain mutanajis. Walhasilnya, sebagaimana kita maklum, binatang yang bangkai ni ialah najis. Maka terlebih aula, terlebih nyata, terang. Lagi pula lurah bercakapan kita pun memang macam tu. Bangkai ni najis ni, kita tak cakap bangkai ni mutanajis ni, kita tak cakap gitu. Kita kata najis. Najis, itu yang lebih tepat. Bangkai ni najis. Ini suatu fasal pada menyatakan sesuatu daripada ain yang mutanajis, sesuatu ain, sesuatu benda yang najis, sesuatu benda yang najis, dan barang suci, dan barang yang suci. Dan nak menyatakan pula dalam fasal ini barang yang suci, yakni barang yang jadi suci, perkara yang jadi suci, benda yang jadi suci daripada ain tadi, daripada benda yang najis ni, jadi suci dia dengan disamukkan, yakni dengan sebab disamuk akan dia akan ain yang najis ni. Nak menyatakan tentang perkara yang akan bertukar jadi suci balik dia. Setelah mana? Setelah mana kita samuk dia. Itu sat dua. Yang pertama nak menceritakan tentang ain yang najis, bangkai tadi. Yang kedua nak menceritakan dalam fasal ni ain najis tadi boleh jadi suci manakala kita samuk dengan dia, kita samuk akan dia. Dan yang ketiganya nak menyatakan tentang barang, sesuatu ataupun benda-benda, perkara-perkara yang tiada suci, yakni yang tiada jadi suci daripada ain najis tadi, walaupun maknanya disamuk akan dia, tak jadi suci benda tu. Apa dia? Nanti dia akan cerita di dalam kitab kita ni. Habis kat situ. Allah. Bermula kulit bangkai. Bermula kulit bangkai. Sekalian kulit bangkai ni, semua kulit bangkai suci dengan disamuk akan dia akan kulit bangkai. Kulit bangkai ni semua sekalian kulit ni, semua kulit bangkai. Ni binatang yang maknanya bangkai-bangkai ni nanti dia akan takrifkan kepada kita di bawah sana apa itu bangkai. Maknanya bangkai-bangkai ni ialah binatang yang mati tanpa sembelihan pada syarak. Itu panggil bangkai. Nanti dia akan terangkan kat bawah. Jadi bermula kulit bangkai. Kulit bangkai itu sekalian kulit bangkai itu
sekalian kulit bangkai, maknanya suci. Suci sekalian kulit bangkai dengan disamuk akan dia akan kulit bangkai. Dengan sebab kita samuk akan dia akan kulit bangkai tadi, maka sekaliannya jadi suci. Apa jadi suci sekaliannya? Dengan makna suci semua sekali tu, sama ada sebelah luar ataupun sebelah dalam kulit itu. Sebelah luar kulit, sebelah balik dalam kulit, maknanya semua sekali suci. Semua sekali suci. Itu maksud dia. Setelah mana kita samuk dia. Sama ada bangkai tu binatang yang dimakan akan dia akan binatang. Sama ada bangkai saja. Kulit bangkai tu suci sekaliannya dengan sebab kita samuk dia. Sama ada kulit bangkai tu, sama ada bangkai tu binatang yang dimakan, yakni binatang yang halal dimakan akan dia akan binatang. Sama ada binatang tu kulit tu ialah kulit daripada bangkai binatang hak halal dimakan, seperti kambing ke, biri-biri ke, kerbau ke, yang mati tanpa sembelihan syarak. Mati dah lembu ni. Kambing ni kena tepuh aksiden, kena langgar ke lori ke misalnya, mati tengah jalan, sayang nak pada kulit dia. Kulit dia tu manakala kita samuk dia, maka suci benda saat ni. Asalnya najis tu, bangkai saat ni tu najis, tapi manakala kita ambil, kita samuk akan dia, maka ketika tu binatang saat ni, kulit dia saat ni, bukan isi dia, kulit dia tu jadi maknanya suci. Itu sama ada bangkai binatang yang dimakan, yakni yang halal dimakan akan dia akan binatang, dan lain daripada binatang yang halal dimakan. Apa dia? Lain daripada binatang yang halal dimakan, iaitulah binatang yang tidak halal dimakan. Lain daripada anjing dan babi. Apa dia? Ular, kulit buaya, kulit ikutlah kulit segala binatang-binatang yang mana kita tak halal untuk makan dia. Kita tak boleh nak makan dia. Kulit dia pun lain daripada anjing dan babi. Manakala kita samuk dia, maka ketika tu jadi sucilah kulit tersebut. Sama ada kulit itu daripada binatang yang halal dimakan, lembu, kerbau dan sebagainya, ataupun kulit tersebut daripada binatang yang tidak halal dimakan, ular, harimau dan sebagainya, pun jadi suci sekaliannya luar dan dalam kulit, dengan sebab kita samukkan kulit tersebut. Habis kat situ. Lalu tu bagaimana cara kaifiat kita nak maknanya samuk saat ni. Dan kaifiat samuk kulit bangkai ini. Dan kaifiat ini, yakni caranya untuk kita samuk kulit bangkai ni. Kaifiatnya, caranya, bahawa dihilangkan, bahawa hendaklah dihilangkan, dihilangkan lebih-lebih daripada kulit. Hendaklah kita hilangkan, hendaklah kita tanggalkan apa? Lebih-lebih, yakni lebihan-lebihan daripada kulit, lebihan-lebihan yang terdapat pada kulit tu. Kita kena hilangkan dia, kita kena tanggalkan dia. Apa lebihan-lebihan daripada kulit yang terdapat pada kulit ni? Bayan daripada darah. Daripada darah dia, hilangkan dia, tanggalkan dia. Dan daging, yakni sepotong daging yang pada kulit, yakni yang terlekat pada kulit. Dah manakala di kulit tu ada daging sikit-sikit, hak tu kita kena tanggalkan dia. Darah kita tanggalkan dia. Daging-daging hak ada lekat-lekat di kulit-kulit tersebut, hak kita nak samuk ni, kita tanggal akan dia. Dan lain daripada darah dan daging yang lekat pada kulit. Apa dia? Lendir-lendir, lemuk-lemuk, ikutlah.
hak ada di kulit-kulit sana tu, kita kena tanggalkan dia. Kena kita hilangkan dia, lendir, lemuk, sepotong daging hak terlekat pada kulit, darah-darah. Apa tu lebih-lebihan daripada kulit ni hak kita kena hilangkan? Daripada barang, daripada benda-benda yang membusuk akan dia akan kulit tadi. Ikutlah tiap-tiap benda yang ada pada kulit, lebihan-lebihan yang ada pada kulit yang boleh bawa kepada busuk dia saat ni. Maka ketika tu kita kena hilangkan, kita kena tanggalkan segala-galanya yang terdapat pada kulit tersebut. Hilang-hilang, tanggal-tanggal. Tanggal dengan apa? Hilangkan dengan apa? Dengan sesuatu yang tajam rasanya, rasa sesuatu. Hilangkan lebihan-lebihan yang terdapat pada kulit, darah, sepotong daging, lendir, lemuk saat ni, ataupun tiap-tiap perkara yang boleh membusukkan tu, kita hilangkan dia, kita tanggalkan dia dengan sesuatu yang tajam rasa dan yang kelak, yakni yang pahit rasanya. Sesuatu tu tajam rasanya, sesuatu tu yang pahit rasanya. Contohnya apa? Seperti tawas. Contoh dia seperti tawas. Ni alat penyamuk lah ni. Alat penyamuk kita tawah atas tu supaya hilangkan darah-darah dia. Seperti apa ni, hilangkan spot daging-daging yang terlekat, lendir-lendir, lemuk-lemuk, kita guna dengan tawah. Jadilah tu. Itu dia panggil samuk. Dan buah manjakani. Ni sesuatu yang tajam rasa lah ni. Buah manjakani. Ni saya pun orang muda ni tak tahulah apa ni buah manjakani ni. Kena cek tengok buah manjakani ni. Kita orang muda tak tahu buah manjakani macam mana ni. Avocado tahu. Avocado tahu. Buah manjakani. Ni buah manjakani yang sifatnya tajam rasa, pahit, dan pahit benda tu. Maka benda tu bolehlah sah untuk kita guna pakai bagi menghilangkan segala darah-darah dan juga sepotong daging yang terlekat pada kulit, lendir-lendir, lemuk-lemuk ataupun tiap-tiap perkara yang boleh membusukkan kulit tadi. Kita hilangkan dengan alatnya yang sifatnya tajam rasa dan pahit pada rasanya, seperti tawah dan buah manjakani. Dan umpama daripada tawah dan buah manjakani lah, yang mana sifatnya seperti itu, tajam rasa dan juga pahit kelak rasanya. Kalau kita sekarang apa dia? Kalau kita sekarang maknanya sabun lah. Kita guna sabun, sama lah tu, yang mana sifatnya tajam. Kalau kita rasa pun rasa dia pahit gitu, maka sabun ni sah. Sama dah tu, sifatnya sama. Ini hak zaman dulu, tawah, buah manjakani. Kalau kita sekarang sabun. Kerana apa? Sabun tu sifat dia tajam rasa. Tengok, kalau kita ada baju kotor, kita masukkan sabun, dia boleh hilang tu. Tu dia panggil tajam rasa. Ataupun kalau kita pegang lama sabun tadi, tangan kita jadi menggelupas ataupun jadi panah, itu panggil tajam rasa lah tu. Sifatan sebegini dia boleh menghilangkan lebihan-lebihan, kotoran-kotoran yang membusukkan sani, seperti darah, daging yang lekat pada kulit, lendir-lendir dan juga lemuk-lemuk. Itu alat penyamuk dia panggil. Dan jikalau adalah sesuatu yang alat penyamuk sani, yang tajam rasa, yang kelak, yang pahit sani, jikalau benda tu najis sekalipun sah juga. Walaupun benda tu najis sekalipun. Mana? Seperti tahi merpati, seperti tahi bagi burung merpati, sah juga. Ikutlah tiap-tiap tahi burung, bukan merpati saja, tiap-tiap tahi burung. Nama tahi siapa ni? Tahi burung. Maka ketika tu sifat bagi tahi burung ni dia tajam. Dia tajam, boleh menanggalkan. Maka ketika tu sah lah.
tahi burung, ikutlah burung apa sekalipun, kita guna dia sebagai alat penyamuk. Untuk kita nak guna kulit ular, kulit buaya, kulit harimau, nak jadikan beg dan sebagainya, kulit lembu, ikutlah kita nak guna kulit dia sani. Kita guna najis tahi, apa kita guna tahi merpati, tahi burung, ikutlah burung mana sekalipun, walaupun tahi tu najis, jadi suci. Maknanya kulit bangkai yang kita nak ambil kulit daripadanya tadi, binatang kulit tu jadi suci dengan kita samuk walaupun dengan najis sekalipun. Tapi tak dapat tidak dengan buah manjakani ke, dengan apa sani, dengan sabun ke, ataupun dengan najis seperti tahi sani tu, tak dapat tidak kena lalukan atasnya air lah. Sebab kita nak guna lepas daripada tu, cuma guna ni sah dah, memada dah. Maka nak membersihkan dia lagi kerana kita nak guna ni, maka hak tu tak dapat tidak siram atasnya sekali lagi, lalukan atasnya sekira-kira bersih dengan air pula. Lalukan dengan air sekali lagi, maka bersihlah, maka sucilah alat sini, apa ni, kulit sini, habis kali. Dan jikalau najis sekalipun, yakni sesuatu saat itu najis sekalipun, seperti tahi merpati ataupun tahi burung, tahi burung merpati, ataupun ikutlah tiap-tiap yang dinamakan burung, tiap-tiap tahi daripada burung, boleh ke semuanya. Maka kalau kita guna penyamuk saat ini ialah najis sekalipun seperti tahi tu, jawabnya nascaya memada ia najis saat ni, pada samuk gitu. Nescaya memada ia najis hak kita buat alat penyamuk saat ni, memada ia, yakni pada samuk, yakni suci lah benda saat ni walaupun kita guna najis sekalipun. Melainkan, habis situ titik tu, titik kat situ tu, melainkan ni dia panggil istisna. Pada kata mana ni? Pada kata hak sebelum kaifiatnya, hak sebelum dan kaifiatnya, sebelum daripada tu. Maknanya begini, bermula kulit bangkai, sekalian kulit bangkai ni suci, semuanya suci dengan sebab kita sama ada bangkai tu binatang yang halal dimakan, ataupun binatang tu daripada binatang yang tidak halal dimakan, suci kesemuanya. Melainkan, tu mari sini tu, melainkan tu dia panggil istisna daripada hak atas tadi. Bermula kulit bangkai sekaliannya suci, semuanya suci dengan sebab kita sama ada kulit bangkai tu daripada bangkai binatang yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan, suci kulit bangkai ni, melainkan, tu baru masuk kitab. Ni kaedah belajar kitab lama dia begitu. Melainkan kulit anjing dan babi, kulit anjing dan babi walau disamuk sekalipun, hak ni tak suci. Tadi tajuk kita saat ni dia bagi tahu, nak menyatakan tentang air yang najis, iaitulah bangkai. Dia bagi tahu dah tadi. Dan dia nak bagi tahu kepada kita, maknanya sesuatu bangkai saat ni jadi suci dengan sebab kita samuk. Dua dia bagi tahu dah. Yang ketiga dia nak bagi tahu binatang yang tak jadi suci walaupun dengan disamuk. Apa dia? Melainkan kulit anjing dan babi. Ni kalau kita samuk sekalipun tak suci. Ni anjing dan babi. Kerana waktu hidup dia pun dia tu najis dah. Waktu hidup pun dia najis dah. Yang dikategorikan dengan najis mughallazah. Melainkan kulit anjing dan babi. Ni walau samuk sekalipun tak jadi suci. Dan apa lagi? Masuk dalam kata anjing dan babi. Anjing satu, babi satu ni. Semua ni kalau sama kulit dia tak jadi. Dan yang diperanakkan, yakni dan keturunan-keturunan gitu. Baka-baka yang diperanakkan daripada kedua anjing dan babi, keturunan dia.
anak dia, anjing sama anjing, keluar anjing, ikutlah. Anjing dengan babi, keluar babi, contoh. Ikutlah. Anak dia tu, keturunan dia, semuanya tak boleh dijadikan kulit. Kerana hak tu tak suci dengan dia. Atau daripada salah satu daripada keduanya, kedua anjing dan babi. Ataupun daripada salah satu daripada keduanya, kedua anjing dan babi. Salah satu daripada anjing ataupun salah satu daripada babi. Anjing ni atau babi ni pula, dia berjantan dengan binatang yang suci. Dia berjantan dengan binatang hak suci. Berjantan dengan lembu betina, dengan kerbau betina, dengan ikutlah dengan kucing kau. Tu anjing lawan kucing, babi lawan lembu. Keluar anak walaupun pada rupa lembu sekalipun, pada rupa binatang yang suci sekalipun, keluar lembu juga, tapi pok dianya babi, pok dianya anjing. Maka ketika tu binatang tersebut sekalipun, manakala kita tahu, kita yakin, memang kita tahu begini, kita tengok dan sebagainya, ketika tu binatang anak tu walaupun pada rupaannya lembu, kambing, biri-biri, oleh kerana bapanya ialah bin kepada babi, bin kepada anjing, ketika tu haiwan sani kulit dia, maknanya walau disamuk sekalipun, dia tidak akan jadi suci. Tu binatang-binatang yang tak jadi suci daripadanya walau dengan sabuk. Maka kesemua ni, kulit anjing, kulit anjing, kulit babi, kulit yang diperanakkan daripada anjing dan babi, ataupun salah satu daripadanya yang berjantan dengan binatang yang suci, kulit dia ni, maka tiada suci disamuk akan dia, akan kulit anjing babi, kulit yang yang lahir daripada keduanya, ataupun kulit yang datang daripada salah satu yang berjantan dengan binatang yang suci. Kulit dia tu tiada suci walau disamuk akan dia, tak jadi suci. Habis itu. Baik. Maka apabila disamukkan, maka apabila disamukkan kulit yang telah terdahulu sebut itu, yang telah terdahulu sebut kenyataan itu, gitu. Maka apabila disamukkan kulit yang telah terdahulu sebut kenyataan itu, mana? Iaitulah tadilah kulit binatang ular, kulit binatang yang halal dimakan, lembu, semua saat ni tu hak kita nyatakan tadi, sucilah zahirnya, sucilah pada pihak luarnya dan batinnya, pihak dalamnya, dalam kulit saat ni, setelah mana kita samuk dia, dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya, pada kulit. Bulu-bulu ada terlekat pada kulit itu mestilah berbulu. Kalau binatang jenis berbulu, adalah pada kulit sisa-sisa bulu-bulu. Bulu tu pun maknanya dimaaf. Bulu sana tu dimaaf, tapi syarat sikit. Kalaulah bulu tu banyak pada huruf, kita tengoklah sikit banyak ni pada huruf. Pada huruf ni dengan bahawa pada pandangan masyarakat, begitu pada huruf. Maknanya kalau kita tengok, oh banyak ni bulu ni, tak maaf. Walaupun samuk dah saat ni tu, tak maaf bulu tu. Kerana bulu-bulu ni najis, dia tak boleh dengan samuk. Tapi terlekat bulu tu di kulit setelah mana kita samuk, kerana pesen haiwan tu jenis maknanya berbulu. Maka adalah sikit-sikit, payah dah maknanya kita nak cabut dia. Ataupun ada sedikit, kita tengok, oh sikit yang ni, ketika tu dimaaf. Ni setelah disamuk ni, dimaaf bulu tersebut. Walhasilnya, pada qaul yang muktamad, pada pendapat yang kuat di dalam mazhab kita Syafi'i, bulu ni tidak suci walau dengan samuk sekalipun, tak suci. Nanti dia akan bagi tahu kat bawah, tak suci. Cuma kalau sikit, hak tu dimaaf sahaja, dimaaf. Maka tak muskil lah.
Binatang apa ni, kulit yang kita buat beg tangan. Kalau lelaki ikutlah, dia buat apa sekalipun jam ke, dia nak buat solat kulit sini, buat sembahyang dengan kulit jam tadi, jam kat tengah, tali dia tu kulit, tu kulit apa tu, tali pinggan ke, beg yang kecil kita letak di belakang ke, ikutlah. Kalau bagi lelaki, kalau perempuan dia letak, maknanya beg, handbag dia tu kat tepi untuk solat. Lelaki dia bawa, dia letak dalam poket dia, kocek dia. Tali pinggang duduk kat pinggang, kalau jam duduk kat tangan. Tali dia tadi, tali tu dari bangkai tu asalnya, daripada kulit binatang, buaya ke, ikutlah. Yang bukan anjing dan babi, maka tidak ada masalah, kerana telah disamuk. Syarat samuk ni pula, dia bukan syarat orang Islam. Tak syarat orang Islam samuk ni, tersamuk pun jadi. Tersamuk contohnya, letak kat bawah sana, tiba-tiba mari burung berok atas tu. Berok atas tu, dia panggil tersamuk. Tiba-tiba tengok, oh hilang maknanya darah-darah, hilang maknanya daging-daging hak lekat sana ni, lendir-lendir di atas tu. Pun sah lah. Hatta orang kafir sekalipun yang samuk, yang bersihkan, yang hilangkan darah-darah kulit apa daripada kulit-kulit yang dapat membusukkan kulit tadi, dia hilangkan dengan sabun. Kalau sekarang ni kilang, maka ketika tu sudah pun sah. Tak ada apa-apalah, kita pakai kulit sana tu, tak jadi masalah. Tu cuma bulu ni tengok, kalau bulu tu sikit dimaaf, kalau bulu tu banyak tidak dimaaf. Ini pendapat muktamad di dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi ada juga pendapat yang lemah, mengatakan bulu pun tak jadi masalah walau banyak, sekiranya dia disamuk kulit sana. Kulit nak samuk kulit, tapi bulu tu banyak, maka bulu tu dimaaf. Dia panggil ikut kedudukan kulit sana. Dah kita samuk kulit, bulu di atas tu, dengan bulu-bulu kira tak jadi masalah. Ini pendapat yang lemah, bermakna bulu pun tak jadi masalah. Maka kalau kita tengok orang yang sembahyang begnya berbulu, contohnya bulu tu banyak, ataupun jam dia berbulu contohnya, maka bulu tu banyak, tak ada jadi masalah lah atas pendapat yang lemah ini. Cuma kalau dia tanya, boleh ke ni bulu ni, kena jawab pendapat muktamad lah ni. Pendapat muktamad, kalau sikit tak apa, kalau banyak tak boleh bulu ni. Tu kalau pendapat muktamad. Ada ni ada dah ni, baru guna pendapat K, baru kita cakap kat dia, ni tak berapa comel lah. Tapi walau bagaimanapun, ada pendapat yang kata bulu ni tak jadi masalah setelah mana disamuk. Tu pendapat yang lemah, pendapat Kil. Dia kata qala ba'dul ulama, berkata sebahagian sikit daripada ulama. Muktamad ni pendapat yang kuat. Habis kat situ. Dan bulu, dan bermula bulu bagi bangkai, dan bulu yakni dan bermula bulu bagi bangkai. Ayat baru ni. Dan bermula bulu bagi bangkai, dan tulangnya tulang bagi bangkai, dan kukunya kuku bagi bangkai, dan tanduknya tanduk bagi bangkai. Ini kita duk cerita ni bangkai ni. Kalaulah binatang hak disembelih dengan syarak, bulu tak jadi masalah, suci lah. Tulang suci, kuku suci, tanduk suci. Tu binatang yang disembelih. Lembu tu, tulang tu tak jadi masalah lah. Hak tu ni hak bangkai ni. Hak bangkai, tulang, dan bermula bulu bangkai, tulangnya tulang bagi bangkai, dan kukunya kuku bagi bangkai, dan tanduknya tanduk bagi bangkai, dan lainnya lain daripada bulu, tulang, kuku, tanduk bagi bangkai ni. Semua ni yang jenis-jenis seperti tulang, kuku, tanduk ni najis sekalian yang tersebut. Tiada suci disamuk akan dia, akan bulu, akan tulang, akan kuku, akan tanduk saat ni. Walaupun disamuk tak jadi suci hak ni. Tulang, kuku, tanduk, hak ni tak jadi suci. Maka tanduk
gajah misalnya. Tanduk gajah. Gajah ni binatang yang tak boleh nak disembelih. Apa ni? Bukan jenis binatang yang boleh dimakan. Maka tanduk dia, kuku harimau kau ikutlah. Gading gajah. Tu dia panggil tak suci tu. Nak bawa semayang tu. Nak buat ubat kau nak letak dalam kocek ketika mana kita semayang, tu tak boleh. Tu kena letak kat tepi. Jangan bawa dalam semayang. Ni gading-gading ni kerana apa? Kerana tak suci benda ni. Gading gajah, kuku harimau, gigi harimau. Ikutlah. Ini maknanya tak jadi suci dengan kita samuk akan dia. Berbeza dengan binatang yang halal dimakan dengan sembelihan pada syarak. Ketika tu kalau binatang yang halal dimakan disembelih dengan yang sah pada sisi syarak, tu tak jadi masalah kesemua sekali. Maknanya suci, tak ada jadi masalah. Hingga setengah tu apa yang kurban dengan lidah-lidahnya makan sekali, tak jadi masalah. Suci gitu. Kalau tak jadi mudarat, tak ada masalah. Orang-orang dulu lebih teruk lagi. Dengan batu-batu tu dia makan. Batu tu makan, batu kemaluan. Bukan dengan kemaluan boleh jadi dia makan. Tu kalau tak ada mudarat, tak ada masalah. Tapi kalau mudarat, tu haram. Kalau mudarat, gitu. Habis. Dan dikehendaki dengan bangkai ialah binatang yang hilang hidupnya. Wallahu a'lam. Ni dia nak cerita pada kita, bangkai-bangkai ni apa? Bangkai-bangkai ni apa? Apa hak binatang hak kita nak kategorikan dia tu bangkai? Wallahu a'lam. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang pula bulan depan, bagi apakah yang dikatakan dengan bangkai. Wallahu a'lam. Ya. Okey. Asalkan dia, kita tak boleh tahu dia. Asalkan salah satu saja. Salah satu saja. Tak kira ibu ke bapa. Tak kira. Asalkan salah satu, maka keturunan dia saat itu ialah najis. Baik, berkaitan dengan apa saat ni, anjing ayahnya ataupun babi berjantan dengan binatang yang suci. Ibu maknanya lembu. Maka keluar anak tu dihukum maknanya seperti anjing dan babi. Sama jugalah kita balikkan, maknanya mok ialah mok maknanya mok babi, ayah lembu. Sama je. Keluar anak tu pun ikut hak tu. Ikut maknanya babi ataupun anjing saja. Ikutlah. Dia asalkan salah satu daripada dua tu saja. Dia tak kira. Baik. Muka surat 4. Muka surat 4 untuk kitab Jawi. Bagi kitab Tazkirah. Kalau kitab Rumi tu saya tak pasti ke surat berapa kalau kitab Rumi. Bicaraan umur yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bicaraan umur yang pertama, yakni bahasan umur yang pertama, yakni daripada 5 umur.
Umur yang pertama, umur yang kedua, ketiga, keempat dan kelima dia telah bagi tahu dah kepada kita. Maka ini umur yang pertama. Apa umur yang pertama? Ini bicaraan, bahasan nak menceritakan tentang umur yang pertama. Adalah kita, yakni kita manusia ni. Adalah kita manusia ni yang dikatakan di dalam umur yang pertama itu. Kita manusia ni hak di dalam umur yang pertama ni, mula daripada mana? Ialah dari semenjak, yakni ialah mulai daripada, ialah bermula daripada gitu. Dia panggil min lil ibtida. Ialah dari, yakni ialah bermula daripada semenjak menjadi Allah Ta'ala, semenjak daripada menjadikan oleh Allah Ta'ala, mula daripada Allah Ta'ala menjadikan akan Tok Adam alaihi salam. Mula daripada tu umur pertama kita. Umur pertama kita mula daripada Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Maka manakala begitu, manakala Allah Ta'ala menjadikan Sayyidina Adam alaihi salam dan juga maknanya Hawa lah, dan menaruhkan benih-benih, manakala Allah Ta'ala menjadikan Sayyidina Nabi Adam maknanya daripada tanah, dan juga Sayyidatuna Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Kemudian dan menaruhkan benih-benih. Allah Ta'ala letak benih-benih. Allah Ta'ala taruhkan benih-benih, letakkan benih-benih. Ini dia panggil zuriat ni. Allah Ta'ala taruhkan benih-benih anak cucunya, anak cucu Tok Adam saat ni. Allah Ta'ala letakkan benih-benih hak nak jadi anak cucu Nabi Adam, hak nak jadi keturunan ni sehingga hari kiamat tu lah. Semuanya Allah Ta'ala letakkan benih-benih hak nak jadi anak cucu Nabi Adam alaihi salam ni. Allah Ta'ala letak taruh pada sulbi dia Sayyidina Adam yang diberkati itu, yang diberkati oleh Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala letak pada sulbi Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala letak segala benih-benih yang akan jadi anak cucu Sayyidina Nabi Adam hinggalah kiamat kelak. Maknanya tidak akan terjadinya hari kiamat, melainkan kesemua sekali benih-benih ini hak ada di maknanya asalnya pada tulang belakang sulbi, hujung tulang belakang ni, kat pinggang ni lah kita panggil sulbi. Maka di situ maknanya terhimpun, Allah Ta'ala taruh segala benih-benih kita semua hak nak jadi anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Letak di sulbi Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Semua sekali berada kat situ. Ni panggil umur yang pertama. Kita tak ingat ni umur yang pertama ni kita tak ingat. Walau bagaimanapun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia ingat ni, dia ingat perkara ni, yang mana dia tu duduk di alam benih. Dia ingat hak dia jawab alastu bi rabbikum qalu bala. Sayyidina Ali ingat aku jawab tu. Ni di antara ada riwayat Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Ali. Antaranya lagi wali-waliullah, ada setengahnya ingat. Sebagaimana kalau tak silap dalam kitab hikam tu, orang yang kita kat sini ni belajar hikam, ada dalam kitab tu ada waliullah, saya lupa nama dia. Dia ingat, dia kata aku ingat waktu alam zuriat dulu, waktu aku benih, aku ingat semua anak murid aku ketika tu. Maka di alam jasad sekarang, manakala Allah Ta'ala jadikan manusia tubuh dah ni, aku tahu hak ni, hak aku bertemu dulu ni, muka-muka ni, hak murid aku sekarang ni, dia kata hak ni aku bertemu dah.
di alam zuriat dulu. Di alam ni, alam umur yang pertama kita ni, alam zurri dia panggil, alam zuriat. Kita benih ketika tu Allah Ta'ala letak di Sayyidina Nabi Adam alaihi salam pada hujung tulang belakang dia. Ini wajib kita kena beriman dengan dia. Setengah daripada perkara yang wajib kita kena beriman. Kalau kita langgar, kalau kita kata, mana ada karuk cerita-cerita orang tua, dongeng semata-mata, Israiliyat, ketika tu jadi kufur orang tersebut. Kerana apa? Kerana hak ni diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib beriman lah. Wajib beriman dengan makna, dulu kita maknanya telah ditaruhkan benih-benih kita ada di maknanya belakang Sayyidina Adam alaihi salam. Kita ada buat saksi dulu, nanti dalil dia kat bawah sana tu. Habis tu. Ini umur yang pertama. Ialah kita manusia ni. Ialah titik situ. Ialah benih-benih anak cucu Sayyidina Nabi Adam ni pada sulbi dia tu. Gitu. Ialah benih-benih anak cucu Sayyidina Nabi Adam yang pada sulbi Sayyidina Nabi Adam tu. Ialah kita manusia inilah. Kita ni lah. Tu awal kejadian kita manusia. Daripada benih. Sekarang ni hak Allah Ta'ala jadikan dalam surah, dalam bentuk rupaan, dalam bentuk jasad. Dulu bukan jasad, benih sahaja. Benih hak nak jadi kita ni. Maknanya kita tu bukan dalam keadaan tubuh badan, tidak. Benih, kita tu benih. Tu duduk di Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Mana benih tu ialah kita manusia ni lah. Tu awal kejadian. Maknanya benih. Maka setengah daripada benih anak cucu Nabi Adam yang terdapat pada sulbi dia ni, Allah Ta'ala taruhkan tadi, maka setengahnya ahli bertuah, ahli sa'adah dia panggil. Ahli sa'adah ni orang baik-baik. Siapa orang baik-baik? Orang yang beriman. Itu maksudnya. Orang baik-baik, orang yang beriman. Maka warnanya warna putih benih tu. Ada riwayat mengatakan warna putih benih orang yang beriman ni. Benih orang yang beriman pada Allah, orang yang sembah Allah, warna putih. Ada di belakang sulbi Sayyidina Nabi Adam. Maka setengahnya daripada benih-benih tadi ahli bertuah, orang yang beriman, warna putih. Dan sesetengah daripada benih yang terdapat pada sulbi Nabi Adam, iaitu kita semua ni, setengahnya ahli celaka. Setengahnya ahli celaka. Siapa ahli celaka? Orang yang tidak beriman pada Allah. Warnanya hitam. Riwayat menyebut warna hitam. Kita orang yang beriman warna putih. Orang yang beriman ahli bertuah, ahli celaka warna hitam. Tu benih-benih saat ni tu. Ni hak Allah nak jadi dah ni. Nak jadi ni. Tapi sekarang ni pada alam benih. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada warna putih, ada warna hitam. Warna putih orang yang beriman, benihnya. Benih orang yang kufur dengan Allah, warnanya hitam. Warna putih orang yang beriman, warna hitam orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang kita faham kat sini? Yang kita faham kat sini, segala ketentuan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Ini di antaranya. Waktu alam benih tu pun maknanya tahu dah hak mana ahli bertuah, hak mana benih celaka, hak mana benih hak tidak. Maknanya beriman pada Allah, bermakna segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali kepada rukun iman yang 6, yang mana kita maklum rukun iman yang 6 ialah percaya kepada qada dan qadar Allah. Percaya, beriman dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada qada qadar Allah Ta'ala itu yang baik ataupun yang buruk, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita kena beriman. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, am tu'mina. Ini apa ni? Wa tu'mina.
bil qadri khairihi wa syarrihi. Hendaklah kamu beriman, kata Nabi SAW, dengan ketentuan yang Allah Ta'ala telah menentukan, sama ada ketentuan tadi khairihi, sama ada ketentuannya ketentuan yang baik, wa syarrihi, ataupun ketentuan tersebut ketentuan yang jahat, ketentuan yang tak baik berlaku di kita. Semuanya baik buruk, semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita beriman qada dan qadar Allah. Itu panggil qada Allah. Wajib beriman dengan ketentuan Allah, sama ada baik ataupun buruk. Hatta kita ni Allah Taala telah tetapkan, adakah kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Dalam kitab sini Allah Ta'ala telah menjadikan benih, yang mana benih tu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah Ta'ala tetap semua dah. Bila Allah Ta'ala tetap, azali lagi. Allah Ta'ala tetap azali lagi segala ketentuannya. Allah Ta'ala ada sedia kala. Ini kembali pada akidah. Allah Ta'ala ada sedia kala lagi. Allah Ta'ala ada. Apa makna sedia kala? Ma la awwala lahu. Itu panggil sedia kala. Benda yang tidak ada awal baginya, itu panggil sedia kala. Kita ada awal, dulu tidak ada, baru je Allah Ta'ala menjadikan kita. Baru je Allah Ta'ala jadikan kita ni. Maknanya kita baru ada, bukan sedia kala. Allah Ta'ala sedia kala lagi ada. Sebelah tidak ada tu tidak ada gitu. Sebelah hak tidak ada tu kita ada, tidak ada dulu, tidak ada dulu kita ni, baru sahaja ada. Allah Ta'ala ada, itu panggil sedia kala. Tidak ada permulaan bagi ada Allah, yang dikatakan dengan sifat kidam. Maka ada Allah sedia kala. Begitu jugalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Ta'ala pun sedia kala lagi ada di Allah Ta'ala. Kudrat ada di Allah Ta'ala, sedia kala lagi. Sifat iradat ada di Allah. Sifat ilmu, sifat hayat, sifat basar, sifat sama, bahasa kalam dan sebagainya, semuanya ada di Allah Ta'ala, sedia kala lagi. Maka dah begitu, Allah Ta'ala menentukan segala perkara ni pun sedia kala lagi. Kerana sifat iradat Allah Ta'ala ada di Allah Ta'ala, sedia kala lagi. Dengan sifat iradat itulah maknanya hal keadaan Allah bersifat dengan sifat iradah. Iradah maknanya pekehendak. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pekehendak, penentu, Allah Ta'ala menentu segala perkara, sekalian perkara, sama ada baik ataupun buruk, Allah Ta'ala telah menentukan pada sedia kala lagi. Allah Ta'ala telah menetapkan pada sedia kala lagi. Ini dipanggil qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ketentuan telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Maka ketetapan ini maknanya kita sekarang ni Allah Ta'ala telah tetapkan pada azali lagi. Kita ni daripada ahli syurga ke ataupun ahli neraka ke, kita Allah Ta'ala telah tetap dah. Bila Allah Ta'ala tetap, baru ke? Tak, sedia kala lagi, azali lagi tetap dah. Tu kita Allah Ta'ala tetap dah, termasuk kita daripada ahli syurga ataupun kita daripada ahli neraka, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum illa wa qad kutiba maq'adu minan nar wa maq'adu minal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pada tanah perkuburan di Baqi' kalau tak silap. Kemudian manakala Nabi menziarahi ahli kubur, Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata apa ni? Ma minkum, tidak adalah di antara kamu semua wahai para sahabat, tidak adalah daripada kalangan kita semua, illa waqad kutiba maq'adu minan nar wa maq'adu minal jannah. Tidak adalah daripada kalangan kita semua manusia ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tempat bagi kita masing-masing.
sama ada tempat kita neraka ataupun tempat kita itu ialah syurga. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ini kata Nabi SAW. Tiba-tiba sahabat muskil. Sahabat mari satu perasaan, afala nattakilu ala kitabina ya Rasulullah. Kalau macam itulah ya Rasulullah, kita ni telah terikat dengan ketentuan Allah Ta'ala, sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Dengan maknanya kalau dah kita ni terikat, tak perlu buat apa-apa lah kita. Dah terikat, dah Allah Ta'ala tetap dah kita ahli syurga ke, ahli neraka ke ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW pada sahabat tersebut, i'malu, hendaklah kamu beramal, fa kullu muyassarun lima khuliqalah, amma ahla sa'adah. Kata Nabi, hendaklah kamu beramal kerana Allah Ta'ala akan mempermudahkan bagi tiap-tiap amal yang kamu buat. Kamu kena beramal. Bermakna apa? Kita kena usaha. Walaupun telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala segala-gala, sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka, ataupun kita ni Allah Ta'ala telah tetapkan sekarang nanti kita akan buat taat, pada pukul 10 nanti kita akan berzina, contohnya, telah ditetapkan. Misal, atau perbuatan baik, perbuatan jahat ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Meskipun begitu, kata Nabi SAW, a'malu, hendaklah kamu beramal, hendaklah kamu buat amal. Yakni kena usaha terhadap apa yang kamu nak. Kalau kamu nak kepada neraka, usaha jalan ke neraka. Kalau kamu nak kepada syurga, usahakan jalan untuk mendapatkan syurga Allah. Walaupun telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kamu ni ahli syurga ataupun kamu ni ahli neraka, justru kamu kena beramal. Kerana apa kita kena beramal? Kerana kita tak tahu. Kerana kita tak tahu ketentuan kita. Adakah kita semua ni tahu kita ni ahli syurga telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Ya, Allah Ta'ala tetapkan. Telah tetapkan. Semua sekali telah ditetapkan. Meskipun begitu, kita balik makhluk Allah tahu ke kita ni golongan mana hak Allah Ta'ala telah tetapkan tadi? Daripada golongan ahli syurga ke ataupun ahli neraka? Tak tahu. Dah tak tahu, kena beramal. Kena beramal. Nak syurga, buat amal ke arah syurga. Nak neraka, jangan buat amal hak wajib-wajib tu, langgar kalau nak neraka. Walaupun Allah Ta'ala telah tetapkan segala-galanya. Itu dia panggil qada dan qadar. Meskipun semuanya telah ditetapkan, tapi kita tidak tahu ketentuan kita. Dah kita tak tahu ketentuan kita, maka berusahalah, beramallah untuk kita mendapatkan apa yang kita kehendaki tadi. Kerana kita tidak tahu ketentuan kita. Walhasilnya, segala ketentuan tadi telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sama ada baik ataupun buruk. Meskipun begitu, baik buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya ada hikmah dia. Allah Ta'ala buat seseorang itu kafir, Allah Ta'ala buat seseorang itu beriman. Iman kafir telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di seseorang. Seseorang itu berzina, ahli derhaka. Seseorang itu ahli ta'at, rajin buat ibadat. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka semua ini adalah maknanya ada hikmah-hikmah yang tertentu yang Allah Ta'ala ketahui, yang kita tidak tahu. Kita tak tahu hikmah tersebut. Kerana apa ni Allah Ta'ala jadikan orang tu kafir? Zalimlah Allah Ta'ala kalau macam tu. Ini sebagaimana Mu'tazilah berhujah. Dalam bab pegangan, Mu'tazilah menafikan ketentuan yang jahat. Mu'tazilah berpegang hanya baik sahaja Allah Ta'ala menentu. Yang baik saja. Benda-benda baik, seseorang itu akan jadi ahli ibadah. Ini Allah Ta'ala tentu. Adapun Mu'tazilah tadi, benda jahat, maknanya berlaku di seseorang tu berzina, kufur di seseorang, tak sembahyang di seseorang, ini Allah Ta'ala tak tentu. Kita ahli sunnah, Allah tentu ke semua sekali. I'tiqad.
Allah tentu segala-galanya, baik buruk, kufur di seseorang, ahli neraka di seseorang, ahli taat bagi seseorang. Kita ahli sunnah, maknanya semuanya telah ditetapkan. Tapi Mu'tazilah dah, baik sahaja Allah Ta'ala tetapkan, yang buruk Allah Ta'ala tidak tetapkan. Maknanya derhaka seseorang Allah Ta'ala tak tetapkan, kufur di seseorang, sembah selain daripada Allah, Allah Ta'ala tidak menetapkan. Kerana apa? Alasannya, kerana mereka mengatakan kalau Allah Ta'ala menetapkan di seseorang itu dengan kufur, Allah Ta'ala menetapkan seseorang itu dengan kafir, kufur, kafir ataupun ahli derhaka, maksiat pada Allah Ta'ala, buat perkara-perkara yang jahat, buat perkara-perkara yang jahat-jahat ni, akhir natijahnya, janjiannya ialah neraka. Orang kufur, maknanya neraka selama-lamanya. Oh, bermakna zalimlah Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala tetapkan yang jahat di seseorang, Allah yang tetapkan. Dah Allah tetapkan, tiba-tiba dia kafir, tiba-tiba dia derhaka pada Allah, tiba-tiba dia minum arak, Allah yang tetapkan. Nak buat masuk dia dalam neraka, zalim Allah Ta'ala. Ini hujah Mu'tazilah. Maka tidak, kata dia, Allah Ta'ala tak menentukan yang jahat. Kalau menentu yang jahat, zalim Allah Ta'ala. Apa gila letak dia yang tentukan, dia letak dalam neraka. Ini Mu'tazilah. Maka ahli sunnah menjawab, hei Mu'tazilah, kita ni milik siapa? Tidakkah kita milik Allah Ta'ala? Kita semua, diri kita ni milik Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan kita. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan kita, kita milik Allah. Maka dia nak buat apa sekalipun ikut suka dia, kerana dia tu ialah Tuhan. Nak dikatakan zalim ni bukan milik kita, kita guna seperti milik kita. Hak ni baru panggil zalim. Hak sebagaimana kamu tahmah. Tak ni, kalau Allah Ta'ala menentukan yang jahat, Allah zalim. Zalim ni ambil barang orang, ambil barang bukan kepunyaan kita, buat hak kita. Tengok motosikal, ambil, sedangkan motosikal bukan milik kita, ambil buat seperti hak kita. Ini panggil zalim, kerana bukan hak kita. Adapun kita, hak Allah Ta'ala. Dah hak Allah, ikut dia. Dia nak buat apa sekalipun, ikut dia. Walhasilnya, dia buat, dia jadikan satu-satu benda ada hikmah tertentu. Yang mana hikmah inilah kita tidak ketahui. Hikmah ni kita tak tahu. Kerana apalah Allah Ta'ala buat orang kafir, yang mana akhir nanti masuk neraka? Kerana apalah Allah Ta'ala jadikan seseorang itu dengan derhaka pada dia, yang akhirkan akan masuk neraka? Ini ada hikmah yang tertentu yang kita tidak ketahui. Bandingan seperti seorang budak. Seorang budak, dia tengok seorang pakcik tengah kosi batu kemaluan lembu umpamanya. Tengah ikat batu kemaluan lembu, maka sakit, menepik tu gak lembu saat ni. Kemudian kita budak saat ni kata pada pakcik tadi, pakcik ni jahatnya, pakcik ni apa buat zalim pada lembu ni, sakit lembu, apa duk main batu dia tu sampai sakit begitu. Kita orang budak marah kepada pakcik, kata zalim pakcik ni, khianat pakcik ni, apa jahat pakcik ni. Kita kata, kerana apa? Kerana kita tak tahu hikmah dia. Pakcik tu dia tahu hikmah dia buat macam tu kerana nak menggemukkan lembu. Kerana maknanya nak yang musim kurban ni, nak isinya supaya besar, supaya kita dapat makan isi banyak. Maka di antara caranya kosi batu kemaluan dia. Itu hikmah dia. Tapi budak yang tak tahu, ataupun orang tua sekalipun yang tidak mengerti hikmah tersebut, dia kata zalim. Setelah mana dia tengok, Allah sakitnya lembu ni buat begitu, ada hikmah. Kita pergi kritik orang yang tahu tu salah. Begitu jugalah maknanya kita dengan Allah Ta'ala. Kita makhluk yang ilmunya tidak meliputi. Allah Ta'ala Al-Hakim, Maha Bijaksana, ilmunya meliputi. Maka kita nak kritik Allah Ta'ala di atas tiap-tiap yang Allah Ta'ala jadikan, yang tiap-tiap Allah Ta'ala tentukan, maka tak boleh. Maka hikmah ni kita tidak ketahui. Ada hikmah yang kita tahu ada, tapi kadang-kadang ada hikmah yang kita tidak ketahui. Walhasilnya
Allah Ta'ala jadikan baik buruk sani ada hikmah tertentu. Ini nak menjawab pegangan Mu'tazilah yang kata Allah Ta'ala tidak buat, tidak menentukan benda-benda yang jahat. Adapun kita ahli sunnah, baik jahat Allah Ta'ala telah tentukan semua sekali berdasarkan daripada hadis Nabi sani yang Nabi kata hendaklah kamu beriman dengan ketentuan Allah sama ada baik ataupun buruk. Begitu jugalah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan kullun min indillah. Katakanlah ya Rasulullah, semua sekali datangnya daripada Allah. Apa makna semua sekali datang daripada Allah? Iaitulah yang baik ataupun yang buruk, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Ini masalah pegangan. Ini masalah i'tiqad, benda duduk dalam hati. Rukun iman yang keenam, qada qadar Allah Ta'ala, baik buruk semua telah ditetapkan. Ini akidah kita. Jangan pergi pada Mu'tazilah tadi. Kalau pergi pada Mu'tazilah, tak ada hargalah kita. Tidak ada hargalah kita. Bersalahan dengan maknanya Quran dan juga hadis akidahnya. Maka kita saat ni baik buruk datang daripada Allah. Ini akidah. Maka manakala akidah, kita buat keluar di luar. Kita buat bercakap di tempat-tempat kedai kopi, bersembang-sembang, sehingga mentohmahkan Allah Ta'ala. Seumpama Allah Ta'ala lah yang menentukan aku berzina ni, umpamanya benda i'tiqad. Tapi dia cakap kat luar, Allah Ta'ala lah yang menentukan aku berzina ni. Ketika tu haram berdosa besar. Haram dosa besar cakap begitu. Kita menyandarkan kesalahan saat ni untuk menyalahkan Allah Ta'ala, untuk melepaskan diri kita. Allah lah yang maknanya yang menjadikan aku ni berzina, yang menetapkan berzina, aku berzina saat ni tu. Ataupun lagi akan tak berzina lagi, Allah Ta'ala ni nak tetapkan aku ni berzina ni, ajak lagi aku nak berzina ni. Ini dosa besar cakap begitu. Dosa besar serta wajib bertaubat cakap macam tu. Itu tak boleh cakap macam tu. Itu dalam bab syariat, dalam bab kehidupan hukum hakam kita. Tak boleh bercakap mentohmahkan hak jahat kepada Allah. Apa yang kita nak laksanakan yang jahat daripada Allah, yang telah berlaku untuk menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh dalam maqam syariat, dalam bab kehidupan, dalam bab syariat zahir sekarang tak boleh nak salahkan. Tapi akidah betul. Yang jadinya kita nak buat maksiat, yang telah terjadinya di kita maksiat, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu akidah, itu pegangan. Beza dengan syariat. Jangan kita campur adukkan syariat dengan akidah. Lain-lain benda saja. Akidah dengan syariat lain. Begitu juga akidah dengan kesufian. Jangan kita campur. Akidah begini, syariat sufi macam ni jalannya, kita campur. Ini jadi sesat ni. Ini jadi tak betul ni. Ini jadi musibah kepada kita. Jangan. Akidah sufi. Syariat jalannya begini. Maknanya cara bercakap tak boleh kita nak gunakan akidah tadi. Maknanya akidah yang jahat pun daripada Allah. Syariat kita nak kata aku berzina, nanti pun semua tu, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Syariat tak boleh bercakap begitu. Yang jahat itu adalah usaha daripada kita. Itu syariat. Syariat yang jahat, yang telah berlaku di kita maksiat, itu daripada usaha kita sendiri. Sebagaimana yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah. Sekiranya terjadi kepada kamu benda-benda baik, kamu katakanlah daripada Allah. Tak apa, nisbahkan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin. Sebaliknya, sekiranya menimpa ke atas kamu tu benda yang jahat, kamu mencuri, kamu berzina dan sebagainya, famin nafsik, maka kamu nisbahkan kepada diri kamu. Kamu kena nisbahkan kepada usaha yang kamu lakukan. Kamulah yang mencuri, kamulah yang berzina, kamulah yang minum arak. Kena nisbahkan pada diri kita. Walhasil hakikatnya ayat sebelum ni yang Allah Ta'ala nyatakan tadi, kullun
min indillah. Semuanya datang daripada Allah. Itu biar kita dapat bezakan antara akidah dengan syariat. Dua perkara yang berbeza, yang mana tak boleh kita campur adukkan akidah dengan syariat tadi. Kalau tidak akan jadi huru-hara lah dalam masalah kita saat ni. Itu biar kita dapat beza syariat dengan akidah. Akidah semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kat situ. Itu rukun iman yang keenam. Wajib kita kena percaya. Maka di alam benih ni, setengahnya ada ahli bertuah, setengahnya ada ahli celaka. Dan pada satu masa, titik situ. Dan pada satu masa, yakni dan adalah pada satu masa, ada jadi pada satu masa berlaku satu perkara. Setelah mana Allah Ta'ala letakkan benih kita saat ini di dalam sulbi Sayyidina Nabi Adam alaihi salam, maka adalah pada satu masa tu berlaku satu perkara. Apa yang berlaku? Berlaku pada tempat yang bernama Wadi Nu'man. Mana Wadi Nu'man ni? Dekat Padang Arafah. Berlaku situ di Wadi Nu'man, lembah yang bernama Nu'man. Ni kalau kita ada masa, cuba pergilah. Ni di dekat dengan Padang Arafah. Di sini ini maknanya berlaku apa? Di Wadi Nu'man, dekat Padang Arafah. Mana Padang Arafah tu? Tempat orang hadir kerja haji itulah. Itu kata dia. Padang Arafah ni tempat hadir kerja haji nu. Orang buat haji nu ada pergi di Padang Arafah. Di Padang Arafah ada namanya Wadi Nu'man. Apa yang berlaku pada satu masa dulu kat situ? Iaitu pada satu masa tu ada berlaku kat situ tu, Tuhan mengeluarkan, yakni mengeluarkan kembali benih-benih itu. Allah Ta'ala keluarkan kembali benih-benih saat ni. Kesemua benih-benih tu Allah Ta'ala keluarkan daripada belakang Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Berlaku di Wadi Nu'man benda ni, peristiwa ni, setelah mana Sayyidina Adam dan juga Sayyidina Hawa diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi. Maknanya berpecah. Sayyidina Hawa rasanya di Mekah, jatuh di Mekah. Sayyidina Adam di India. Tapi peristiwa ni berlaku ketika mana di Wadi Nu'man. Manakala dia duk cari Sayyidina Hawa tu lah. Sayyidina Adam cari Sayyidina Hawa, temu di suatu tempat. Hak ni berlaku di Wadi Nu'man, berlaku di Padang Arafah. Ni pun ada khilaf ni. Setengah pendapat kata bukan berlaku di Wadi Nu'man, ada kata berlaku di India, di Sirindik India. Di India ni setelah mana Nabi Adam diturunkan oleh Allah Ta'ala, jatuh di India. Situ selalu dah jadinya peristiwa ni. Kata setengah tak terjadi lagi. Nanti Nabi Adam pergi ke Padang Arafah baru terjadi. Pandangan ini pandangan Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tafsiran dia lah ni. Tafsiran dia mengatakan benih-benih saat ni terjadinya peristiwa ini di Wadi Nu'man dekat Padang Arafah, tempat orang kerja haji. Walhasilnya di mana berlaku tu khilaf. Tak apa hak tu maknanya kita bersalah-salahan. Hak tak bolehnya saat ni, wajib kita beriman. Kita ada satu masanya berlaku di kita, di alam zuriat, perjanjian kita dengan Allah. Hak tu sahaja wajib kita beriman. Di mana-mana hak ni khilaf di kalangan ulama. Jadi berlakunya di Wadi Nu'man dekat Padang Arafah. Mana tempat Padang Arafah tu? Tempat orang hadir kerja haji. Iaitu berlaku pada satu masa di sana tu Tuhan mengeluarkan benih-benih itu. Allah Ta'ala mengeluarkan kembali benih-benih itu, benih-benih kita semua. Kesemuanya benih-benih saat ini dikeluarkan daripada belakang Nabi Adam alaihi salam. Daripada hujung tulang belakang sulbi Sayyidina Nabi Adam alaihi salam. Keluar satu-satu. Keluar zuriat Nabi Adam dulu, zuriat dia, Habil, Qabil dan sebagainya tu. Keluar zuriat dia, benih dia tu. Benih mereka saat ni.
Benih mereka saat ni daripada Habil Qabil dan sebagainya tu, anak cucu dia, anak dia tu keluar daripada situ pula. Keluar hak cucu dia, cucu Nabi Adam. Keluar daripada hak cucu Nabi Adam saat ni benih tu. Bukan orang ni keluar benih. Keluar pula cicit dia. Ciak. Sampailah di akhir zaman. Pakak banyak. Itu dia panggil zurriyah. Keluar satu-satu. Keluar banyak. Itu dia panggil zurri. Dia panggil benih. Keluar satu-satu. Supaya apa tu? Allah Ta'ala mengeluarkan kembali benih-benih yang terdapat pada Sayyidina Nabi Adam tu. Keluar supaya mengikatkan moleknya. Hamzah tu ada kat bawah. Kalau baca A, jadi kalau atas tu dia panggil ikatkan. Payah ikatkan. Supaya mengikatkan, dikeluarkan benih-benih saat ni supaya mengikatkan janji, yakni nak buat janji, nak ikat janji di atas mereka itu segala benih-benih anak cucu Adam hak nak jadi manusia ni. Allah Ta'ala nak buat janji, nak ikat janji. Janji apa dengan Allah Ta'ala? Janji kitanya dengan bertuhan mereka itu benih-benih anak cucu Adam hak nak jadi manusia lagi akan datang ni, supaya mereka itu akan janji dengan bertuhankan kepada Allah Ta'ala yang satunya Allah. Nak ikat janji tika tu di Wadi Nu'man ni, kata setengah pendapat berlaku kat situ. Allah Ta'ala keluarkan segala benih-benih saat ni daripada hujung tulang belakang Nabi Adam AS. Semuanya keluar semua sekali. Ahli syurga, ahli neraka, hak baik, hak tidak beriman, semua sekali benih-benih saat ni keluar belakang. Maka ketika itu Allah Ta'ala mengikatkan janji. Kalau kita sekarang, kalau ni sebuah lawyer, ambil tanda tangan lah. Ni kena berjanji ni. Kamu kena buat begian. Ambil janji. Seolah-olah begitu. Ni Allah Ta'ala nak ambil janji dengan kita semua. Berlakunya di alam zuriat dulu, di Wadi Nu'man, kata setengah ulama. Janji apa? Nak bertuhankan kepada Allah, nak sembah Allah Ta'ala saja. Itu ikat janji supaya kita semua sekali sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Dalil sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, je. Benih kita. Allah setelah mana dijadikan Nabi Adam, benih kita tu Allah Ta'ala jadikan benih dulu. Tapi benih, bukan jasad, benih. Ya. Macam mana? Di Wadi Nu'man, setelah mana Allah Ta'ala keluar, keluarkan benih-benih ni, Allah Ta'ala pun bercakap dengan benih tu di Wadi Nu'man tu. Itu dia panggil alam zuri, alam zuriat. Kita dalam bentukan benih, itu alam zuriat. Tapi di bumi, tapi alam zuriat. Kita bukan jasad ketika tu, kita benih. Ya. Benih tu Allah Ta'ala campurkan ruh kepada benih tadi. Apakah ruh? Allah Ta'ala campurkan akal. Ruh tak hidup lagi ketika tu, akal. Benih saat ni tu, kita tu dalam benih. Maka Allah Ta'ala campurkan akal di kita. Kita boleh faham apa yang Allah Ta'ala khitab ketika tu. Iaitulah Allah Ta'ala nak menyaksikan, nak naik saksi ke atas kita ni supaya kita bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia akan cerita dalam kitab ni. Nanti dia akan cerita kepada kita peristiwa yang terjadi tadi. Itu sebagai mukaddimah dia tu. Itu mukaddimah dia. Nanti dia akan cerita Allah Ta'ala pasangkan akal. Allah Ta'ala campurkan pendengar. Kita boleh mendengar khitab Allah Ta'ala. Kita boleh bercakap kita. Tapi bukan jasad, benih. Benih.
Kita pun jawab, bala, ramai-ramai pakak jawab, bala, ya kami menyaksikan Allah Ta'ala saja Tuhan kita. Itu nanti kita akan maknanya pada pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ni kuat sikit ada soalan. Banyak soalan lagi. Tak satu, sir. Dah. Okey, berkenaan dengan najis tadi tu. Saya mungkin kurang mendengar tadi berkenaan dengan tulang. Ya. Tulang ataupun gading gajah tadi tu. Biasanya saya mengukir, jadi saya buat ulu keris. Pakai gading gajah mahal kan. Kemudian ada setengah orang tu menghisap rokok, dia punya puting rokok sambung untuk pakai gading gajah. Tu macam mana hukum dia tu? Dia hukumnya, dia sekarang ni masalahnya untuk bawa sembahyang je. Bawa sembahyang tu kalau guna untuk dibawa sembahyang, maka hak tu tak jadi bawa kepada tidak sah. Guna untuk berubah buat itu tak ada jadi masalah. Tak jadi masalah, harus je. Harus saja. Cuma untuk dijadikan untuk buat sembahyang tu, nak bawa dalam sembahyang tu, tu hak tak bolehnya. Itu saja. Okey. Terima kasih. Tadi terlelap agaknya lah. Tak apa, boleh tanya. Kalau boleh jawab, tak boleh jawab kita minggu depan, bulan depan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada Sabtu ni kita ada maulid bulanan, tajuk Cinta Rasulullah, Cahaya Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan jiwa yang mati, untuk Sabtu ni insya-Allah maulid bulanan. Dan hari Isnin minggu hadapan kita ada kuliah duha khas, kitab RM20. Kita akan khatamkan terus kitab daripada pukul 9 sampai 10.30. Sirat An-Najah, pegangan kukuh syahadat Tok Kupaluh. Jadi insya-Allah pada hari Isnin minggu hadapan, minggu kelima, minggu terakhir, kuliah duha khas insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk bonda-bonda yang ada nak serahkan duit beras, boleh serahkan insya-Allah. Sebab ada sebahagian yang dah serahkan.
Minggu ni minggu depan cuti kan yang
Jauh di. Mari ya. Bantu lah.